Berapa? Ha? Berapa password? WhatsApp? iPhone 30 iPhone 30. password 198 123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya cakap kita agak AJK. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan, buyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala kerana kita berada di satu tempat permukiman yang memang tujuannya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengurusan untuk berada di hari tarwiyah ini bukan sesuatu yang mudah. Kerana itu bukan semua jemaah haji berada di sini. Atau kerana kesukaran logistik, kesukaran perjalanan dan sebagainya, ramai yang diarahkan, bukan pilihan, diarahkan oleh muasasah untuk terus ke Arafah. Jadi apabila kita berada di sini tanpa kita merendahkan kawan-kawan kita, sahabat kita yang terus ke Arafah, sebenarnya merupakan satu kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita berbelanja besar, bersusah payah, mengambil risiko yang bermacam-macam untuk sampai ke sini, walaupun hanya orang kata, alah, apalah sangat untuk berada di hari tarwiyah, tetapi ini merupakan salah satu daripada jadual perjalanan haji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, antaranya yang datang daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tuyufur Rahman yang dirahmati Allah, bila kita kata kita berada dalam suasana ibadah, yang kita juga kena jelas dan kita kena faham, ibadah ini bukan bermaksud semata-mata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita solat, ketika kita bertawajuh, itu interaksi individu antara kita dengan Allah. Tetapi selain daripada itu, di celah-celah keseluruhan masa kehidupan kita di sini dan di luar daripada ketika yang seperti ini, di sana ada satu lagi bentuk ibadah yang digariskan oleh syarak. Apabila para ulama meletakkan dua kategori hablum minallah, hubungan dengan Allah Ta'ala, dan satu lagi ialah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Maka dalam kegairahan kita untuk mempercantikkan, memperelokkan dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan jangan sekali-kali kita tinggalkan aspek hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kerana itu juga merupakan sebahagian daripada perjuangan, misi, dakwah dan risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana kita panas, suasana kita sibuk, suasana kita mungkin agak kurang selesa bagi sebahagian manusia, kita kena faham ini suasana yang sangat ramai. Tak ada negara dalam dunia yang menganjurkan perhimpunan sebesar ini dalam tempoh yang lama, yang buat berhaban tahun. Tentu saja akan berlaku sebarang bentuk kepincangan dan kekurangan dengan latar belakang kita yang berbeza, tahap pendidikan yang berbeza, cara berfikir yang berbeza, cara faham yang berbeza. Maka atas dasar, atas kata kunci hablum minan nas, kita letakkan diri kita ini untuk sentiasa cuba memahami manusia. Nabi SAW ketika Umar ingin keluar bersama-sama dengan para sahabat, para hujjaj yang lain daripada Arafah, Nabi pesan kepada Umar, sesungguhnya engkau itu kuat, jangan berasak-asak dengan manusia. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan barangkali kita rasa macam kita okey, tapi takut perbuatan kita mungkin memudaratkan orang lain. Yang tu. Kemudian apa lagi yang lain? Kita berada di sini dalam solat umpamanya, mungkin ada yang rasa panas, lama, tak selesa. Nabi SAW sebutkan khairukum alyanukum mankiban.
Untuk orang yang salat, Nabi kata sebaik-baik kamu ialah yang paling lembut bahunya. Itu untuk mengajar kita mengalah. Bila kita solat, jangan rebut tempat sujud yang sangat selesa, orang lain tak boleh buat apa. Yang paling lembut bahunya, Nabi kata itu yang paling elok. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan petunjuk-petunjuk yang demikian, kita kutip sikit-sikit, menjadikan suasana kita, masa kita, cabaran yang kita lalui di ketika ini menjadi sesuatu yang ringan, happy, chill dia orang kata. Dalam sama kita menambah pahala untuk jadi bekal kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan jangan panah, jangan ketat-ketat muka. Senyum-senyum, rehat-rehat, relax-relax saja. Nabi pesankan, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu pada wajah saudara kamu merupakan suatu sedekah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, perhimpunan kita yang seketika ini menambahkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan diri kita menjadi manusia insan yang bukan sekadar kukuh ikatan dengan Allah, tetapi juga dengan ikatan sesama manusia. Jadi ta'arafu, berkenal-kenalanlah, berbual-bualah, jangan yang lara sudahlah. Mudah-mudahan ia akan mengikatkan persaudaraan sesama kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan. Nabi pesan dekat kita semua dalam bab haji, "Khudu anni manasikakum." Sebagaimana Nabi pesan dekat kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kita solat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk saranan yang sama dalam ibadah haji. "Khudu anni manasikakum." Ambillah keseluruhan manasik, tata cara menunaikan ibadah haji sebagaimana yang dibuat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Antara manasik haji termasuk berada di Mina. Termasuklah tata cara mengerjakan solat di Mina. Apabila tadi Ustaz Wan Muhammad bagi tahu kepada kita yang kita akan mengerjakan solat zuhur tadi qasar, bagaimana yang bila solat qasar, tidak ada solat ba'diyah dan tidak ada solat qabliyah. Maksudnya lepas daripada azan terus iqamah. Sebelum daripada azan kita bersiap sedia untuk muslimat, kita buka tirai nanti terus. Lepas daripada azan iqamah. Tidak ada solat qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, tidak ada qabliyah ba'diyah asar, maghrib dan juga isyak. Yang ada dia yang kita jangan tinggal adalah rakaatain qabla subh, khairun minad dunya wa ma fiha. Tidak musafir, solat yang Nabi tidak tinggal antaranya 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana Jabir cerita, Nabi juga tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh di Mina, dan juga Nabi tidak meninggalkan solat witir. Jadi insyaAllah asal nanti azan sahaja, iqamat, terus kita kerjakan solat asar 2 rakaat. Maghrib nanti azan sahaja, iqamat, terus kita kerjakan solat maghrib 3 rakaat. Isyak nanti azan saja, iqamat, kita kerjakan solat isyak 2 rakaat. Itulah tata cara sunnah mengerjakan solat sepanjang kita berada di Mina dalam rangka kita menunaikan ibadah haji. Jadi insyaAllah semoga apa yang dikongsikan oleh Ustaz Abdul Rashid Datuk Ida, saya sendiri dan juga nanti asatizah yang lain dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allah.
Terima kasih. Dan kita bagi tahu yang kita akan sambung. Jom. Pusing nak pakai? Pusing ke sini, pusing ke sini. Pas, tak tu. Tu pusing. Mana? Saya nak pakai. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak berdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Guna suara biasalah, dengar? Tak dengar juga Kak Maya, pinjam speaker ustaz tadi. Cubaan. Subhanallah. Dia kurang Subhanallah. Okey. Sebagai memulakan majlis kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak apa, yang ni memang saya kena jauh ke? Yang ni kejap. Dia kena pakai sendiri. Ni mic pakai. Okey. Tadi kita dah mulakan dengan surah Al-Fatihah. Boleh dengar suara? Boleh ya? Jadi mungkin hari ni kita belum baca Asmaul Husna. Kita baca Asmaul Husna sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hari ini 8 Zulhijjah. Betul kan? Hari ini 8 Zulhijjah. Dan di Malaysia, umat Islam yang tidak menunaikan haji dituntut untuk berpuasa sunat hari Tarwiyah. Tetapi Allah pilih kita semua untuk berada di sini untuk benar-benar melalui proses Tarwiyah. Ustaz Johari dan kita semua mungkin sedia maklum kenapa hari ini dinamakan Tarwiyah. Hari Tarwiyah asal pada perkataan rawi, iaitu melihat. Ada juga dimaksudkan sebagai termenung. Sebab kalau baca riwayat, hari Tarwiyah ini dikatakan juga antara Nabi Adam AS bermenung, mengenangkan keadaan dirinya bila diturunkan ke bumi. Kemudian ada lagi lah riwayat lain yang berkaitan dengan para Nabi yang lain. Kenapa namanya hari Tarwiyah berkaitan dengan Nabi Ibrahim? Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, hari Tarwiyah ini adalah hari untuk melihat
ataupun hari untuk membuat persiapan untuk memulakan ibadah haji. Yang mana Nabi Muhammad SAW daripada awal pagi, tapi kita bertolak malam tadi kan. Tapi sampai macam awal pagi jugalah tadi. Nabi pada pagi, ya subuh kan. Nabi SAW pada pagi 8 Zulhijjah akan datang ke Mina untuk kumpulkan air. Untuk mengumpulkan air bekalan sebagai permulaan untuk menunaikan ibadah haji. Yang mana air itu dikumpulkan, dicarikan bekal, disediakan untuk dibawa ke Arafah, kemudian untuk digunakan semula di Mina. Ketika selepas kewafatan Nabi, para sahabat ada ketikanya duduk di Mina ni sebelum Arafah, ada yang sampai 2-3 hari. Macam kita sehari je kan. Tapi ada sahabat Nabi SAW datang lebih awal daripada tu, 2 hari 3 hari. Dah buat persiapan untuk hari Arafah, wukuf di Arafah besok, iaitu permulaan haji. Jadi sebenarnya seperti mana Al-Fadhil Ustaz tadi sebut, mungkin bagi kita macam biasa kita datang ni. Ada orang kali pertama, siapa kali pertama buat haji? Okey, Alhamdulillah. Siapa dah pernah buat haji? Siapa pernah dah buat haji? Angkat tangan. Pernah tak dapat datang dulu sebelum pergi Arafah? Pernah tak? Tak. Saya pun sebelum ni haji tak pernah dapat. Walaupun usaha, tahun lepas usaha sangat nak datang ke Mina dulu, nak ambil sunnah Nabi ni sebelum pergi Arafah. Sebab itu bila Al-Fadhil Ustaz tadi sebut, kita patut bersyukur sangat sebab kita dipilih untuk dapat buat sebagaimana sunnah Nabi, iaitu datang Mina dulu sebelum pergi Arafah. Sebab kebanyakannya mereka bertolak daripada lokasi masing-masing hari ini terus ke Arafah. Betul atau tidak? Mungkin dalam 10% sahaja, 10 ke 20% saja yang dapat dipenuhi perancangan ataupun hajat untuk datang ke Mina dulu. Walaupun memang ramai yang nak datang Mina dulu, tapi kerana proses 3 juta umat Islam bukan senang. Tapi Alhamdulillah, nekat kita punya mutawif, pembimbing haji kita untuk memastikan jemaah kita ni buat sehabis daya mengikut sunnah Nabi SAW. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak ada muslimin ya, muslimat sekalian. Subhanallah, di kehadapan saya ni ada beberapa orang ustazah lagi ni. Boleh tak mengaku siapa ustazah? Ustazah ya? Macam muka ustazah ya? Ada lagi ustazah ni, kan kecil hati pula. Ada ni ustazah ni. Wallahualam, nanti mungkin kita boleh gila lah buat pengisian muslimat Masya Allah. Sebab pengisian lelaki mungkin ringkas, kawan lelaki kan ringkas, simple kan. Muslimat sekalian, esok pagi seawal subuh insya-Allah kita akan pergi ke Arafah. Subhanallah. Arafah ni pun banyaklah maksud dia kenapa dinamakan Arafah. Antaranya adalah malaikat mengajarkan pengetahuan tentang ibadah haji. Bermula daripada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah Nabi Muhammad jawab Araf tu. Macam itulah, aku faham dah, aku dah tahu. Nabi Ibrahim pun jawab Araf tu. Maksudnya setelah diajarkan cara ibadah haji kepada Nabi Ibrahim oleh malaikat Jibril, lalu para Nabi menjawab yang diajarkan ni, Araf tu, aku tahu. Akhirnya, dan tempat diajarkan itu di Arafah. Akhirnya tempat itu dinamakan Arafah adalah, maksud Arafah adalah pengetahuan. Arif, yang arif lagi bijaksana. Arafah tahu yang diketahui. Maksudnya pada hari tersebut diketahuilah proses ibadah haji. Ada banyak lagi, nanti kita akan pergi kepada maksud Arafah dan kenapa diberikan maksud Arafah dan sebagainya. Biasanya Ustaz akan berkongsi pada sesi esok lah di Arafah. Subhanallah, muslimat sekalian, saya suka apabila Ustaz tadi sebut, dia kata jangan kita fikir ibadah hanya semata-mata hablum minallah. Maksud hablum minallah tu zikir, solat, kita punya bacaan Al-Quran, itu hubungan kita dengan Allah. Tapi bila buat ibadah haji, hablum minan nas. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia memang kita kena jaga.
Kita kena jaga sangat. Sebab itu sebenarnya tidak dinamakan buang masa kalau kita saling berkenalan. Sebab ada orang dia rasa macam bila bercakap, borak, saling berkenalan tu dia kata lebih baik zikir, baca Quran contoh. Sebenarnya kita tak boleh buat perbandingan begitu. Bukannya lebih baik ini, lebih baik ini. Dua-dua baik. Jadi antara dua yang baik adalah kita saling berusaha buat. Jadi kita ni kan ramai ni kan. Yang kita kalau boleh kita nak berkenalan semua, bukan dengan jemaah masing-masing ke. Awak jemaah mana? Jemaah mana? Kan macam tu kan. Ada sebab Allah kumpulkan kita di sini ya. Bercampur dengan lebih kurang 6, saya rasa 6 jemaah. 6 ataupun 5 travel lah. 5 syarikat yang berbeza. Jadi tapi kita boleh nampak dah tidur tu kawasan masing-masing. Sebab kita dah biasa dah ikat ukhuwah itu daripada Aziziyah, daripada hotel dan sebagainya. Jadi itu tak ada masalah. Jadi subhanallah, kalau boleh selepas habis kuliah yang ringkas ni, masing-masing kita boleh perkenalkan diri. Boleh ke? Nak berdiri ke, nak duduk ke, terpulang. Sekurang-kurangnya kenalkan diri, nama saya siapa, boleh panggil saya apa, saya daripada negeri mana. Nak bagi tahu umur supaya orang tahu layak dipanggil kakak ke makcik, terpulang. Boleh ke kita buat sekejap? Semua kena kenalkan diri. Tapi bukan secara live lah. Mungkin ada yang malu, mungkin ada yang pakai niqab, kita faham. Jadi subhanallah, itu jadi permulaan. Mungkin bila dengar, sama negeri. Bila sebut kampung, kampung sebelah aja. Mungkin dari situlah akan wujudnya ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya ibadah haji ni, macam Al-Fadhil Ustaz tadi sebut, adalah satu ibadah penyatuan umat Islam besar-besaran. Tidak ada agama yang boleh kumpulkan umatnya, penganutnya sebagaimana agama Islam dalam tempoh yang lama. Tetapi kerana umat Islam pun dijangkiti penyakit nafsi-nafsi, iaitu diri masing-masing, kumpulan masing-masing. Walaupun tidur sama, kemah sama, berpanas sama-sama, tapi malas untuk berkenalan, untuk ta'aruf. Nabi sangat suka kalau kita berta'aruf sesama umat. Boleh jadi, bila kita dah kenal bercakap, kita boleh bina kekuatan hubungan sosial, ataupun hubungan ekonomi, ataupun hubungan akidah, kita tak tahu. Dan saya syukur sebab bila jumpa, lepas tu bila cakap, kita terus berfikir apa? InsyaAllah nanti kita kerjasama. Ayat macam tu keluar. Bila kita tahu, kadang ada setengah orang dia malu nak cakap apa yang dia buat. Saya pula tak malu bertanya. Boleh tahu, maksudnya ada usahakan apa, mungkin berniaga, kerja. Sebab dari situlah kita bukannya nak cari kabel, tapi tu namanya connection. Ada hubungan, memudahkan urusan-urusan kita selepas ini. Sebab connection ni orang bukan Islam paling jaga, lebih jaga daripada orang Islam. Orang Islam nak hal masing-masing. Padahal bila ada hubungan yang baik, banyak kerja jadi lebih mudah, lebih lancar, lebih kuat, lebih hebat. Jadi ada sebab Allah kumpulkan kita di sini dalam ibadah yang paling tinggi, yang paling berat, yang paling besar dalam agama Islam. Jadi subhanallah, yang sedang menonton di bumi Malaysia lebih kurang dalam 1,500, dekat 2,000 yang hadir ni. Kami di sini berada di Mina, dalam kemah Mina. Nanti kita pusing sikit, diorang nak tengok macam mana suasana. Kami mendoakan buat sahabat-sahabat semua di Malaysia, Allah jemput juga untuk menjadi tetamunya, untuk melakukan ibadah haji dan umrah dan juga ziarah Rasulullah SAW. Masya Allah. Sebagai penutup perkongsian pendek pada hari ini, muslimat sekalian, Masya Allah, di antara kita ni ada dua golongan sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan dalam firman-Nya. Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah bukan memanggil wahai orang yang fasik, orang buat maksiat. Wahai orang yang kafir, bertaubatlah. Wahai orang yang zalim, tidak. Tetapi Allah memanggil dengan panggilan wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya di sini hanya ada dua golongan, sama ada orang yang bertaubat dengan orang yang tidak bertaubat. Jadi sebenarnya sama ada kita rasa dan kita sedar atau tidak kita buat dosa, kita sebenarnya hukum memohon taubat, bertaubat adalah wajib.
Kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab itu antara amalan sebagai jemaah haji, melakukan ibadah haji adalah memperbanyakkan taubat. Antara memperbanyakkan taubat ataupun memperbanyakkan hajat. Kadang kita keliru sebab kita ada banyak hajat. Ada ramai orang kira doa, betul tak? Esok nak puluh ni, pada hari Arafah ni nak baca hajat orang. InsyaAllah sempat baca semua hajat orang. Ada orang bagi karangan panjang sangat. Panjang dia punya hajat. Bila kita baca hajat orang, sebenarnya apa yang kita doakan untuk orang akan kembali pada kita. Itu berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka ada malaikat yang berada di kepalanya akan berkata, amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Sebab itu, jangan susah, jangan resah. Kalau besok kita duduk baca doa orang sampai kita rasa doa kita tak sempat. Bahkan itulah doa yang makbul, yang mana doa itu akan didoakan kembali oleh malaikat untuk kita. So kita tak rugi apa-apa, kita tak ketinggalan apa-apa. Bacalah doa orang yang kirim dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh meminta dengan Allah. Walaupun doa orang lain seperti mana ia macam doa kita. Kalau ada orang kirim kesihatan untuk mak ayah, suami, isteri, anak-anak, macam kita doakan untuk keluarga kita. Doa tu bukan baca gitu je, tetapi dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh. Bahkan boleh jadi doa untuk orang lain tu lagi sungguh-sungguh daripada doa kita. Pengalaman saya, bila orang kirim doa, daripada dulu buat umrah, haji dan sebagainya, subhanallah, wallahualam, sebahagiannya bagi tahu ustazah, doa tu ada yang tak logik daripada fikiran kita mustahil. Dia kata, ustazah, alhamdulillah Allah kabulkan. Kadang saya fikir, masa saya berdoa tu tak adalah khusyuk sangat. Maksudnya, kita berdoa tu dalam keadaan kadang letih, ngantuk, penat. Tetapi itulah yang disebut oleh hadis Nabi, antara doa yang mustajab adalah mendoakan orang lain. Subhanallah, doa yang mustajab, doa yang Nabi sebut dimakbulkan Allah, mendoakan orang lain. Jadi, Masya Allah, kita ada keluarga, ada adik-beradik. Boleh jadi ada adik-beradik yang dah lama tak bertegur siapa, yang akhlaknya agak menguji kesabaran ibu ayah, menguji kesabaran kita. Banyakkan doa kepada saudara mara, adik-beradik yang bermasalah. Doakan rakan sekerja yang bermasalah di tempat kerja. Boleh jadi ada rakan sekerja toksik, kita kata. Wallahualam. Mungkin ada adik-beradik toksik, istilah toksik tu kan. Lagi kita mendoakan orang yang jauh ataupun orang yang bermasalah, itu lagi baik, lagi baik. Itu bukti kita betul-betul mencintai dan menyayangi saudara kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dituntut untuk memperbanyakkan taubat, sama ada dengan istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu antara yang afdal, istighfar dan mohon taubat. Jadi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon pengampunan daripadamu dan aku bertaubat kepadamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ulang-ulanglah berapa banyak kali. Masya Allah. Muslimat sekalian, tadi kata dah penutup kan? Ini kesimpulan. Kesimpulan kepada penutup. Masya Allah. Antara pahala yang besar sebenarnya, bukan saya rasa, tapi kita tahu, Muslimat, orang perempuan lagi berganda susah berbanding lelaki, dan lagi berganda menguji sabar. Betul atau tidak? Orang lelaki kan, dia ihram je dia pakai. Jadi kalau panas tu memang dia orang, kalau kita tengok dia pakai tinggal kain je, atas tu dah tak ada kan. Kita orang perempuan nak pergi tandas pun dengan stoken tutup aurat, dengan tangan, dengan ni. Nak mandi satu hal bukan senang kan. Mana nak gantung, mana nak letak, mana nak sekian-sekian. Nak keluar tandas, nak jalan ke kemah, nak pakai balik stoken dengan basah-basah semua tu. Betul atau tidak? Subhanallah. Kita tidur dengan tudung, kena berjaga-jaga selalu. Panas kita berganda, susah kita berganda, penat kita berganda. Orang lelaki bawa beg kecil, bawa beg galah je, sebab dia bawa dua je ihram bertukar. Kita ada berapa item dekat badan kita. Anak tudung 1, inner 2, tudung 3, setengah 4, baju 5, kain dalam 6, 2 baju yang kecil-kecil tu 7, 8, stoken 9, ada lagi
Seluar lagi 10. Orang lelaki 1 terlekong. Allahu Akbar. Sebenarnya bukan kata kehendak, itu adalah keperluan. Keperluan keluar ganu dah, saya bukan ganu ya. Keperluan. Maksudnya itulah perjuangan wanita untuk tutup aurat. Allahu Akbar. Jadi saya sudahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap kebimbangan, setiap kerisauan, ada banyak risau tak ni? Risau anak-anak? Ke tak fikir langsung lah ni? Tapi biasanya bila tunai haji ni, Allah bagi kita lapang fikir apa yang berlaku di negeri, apa berlaku di tempat kita. Tapi mungkin ada ahli keluarga sakit, jadi ada risau. Semua orang ada rasa risau. Semua orang ada rasa bimbang. Nabi kata, setiap kebimbangan, setiap kerisauan, setiap keresahan, setiap keletihan, setiap kesusahan, setiap sakit, walaupun duri yang kecil terkena pada diri kita, akan menjadikan pengampunan dosa-dosa. Maka dengan itu kita akan diampunkan dosa-dosa sehingga tidak ada lagi dosa. Sehingga tidak ada lagi dosa pada diri kita. Sebab itu haji, ibadah haji ni ibadah yang letih, penat, menguji sabar, panas. Sebab Allah bersihkan dosa kita bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan taubat, tetapi dengan segala kesusahan ini Allah sedang menyucikan kita. Jadi kalau siapa yang berfikir-fikir, ada cara tak untuk lari daripada ni? Maksudnya, soalannya dia lari daripada kaedah Allah sedang menyucikan dia. Dia lari daripada proses penyucian dosa yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Ibadah haji ni adalah musafir wajib. Dan Imam Nawawi sebut, bila musafir wajib haji, Imam Nawawi sebut, keadaannya, maksud safara itu sendiri, musafir asal perkataan safara. Safara tu maksudnya adalah kusuk masai. Memang orang yang musafir wajib haji ni, dia kusuk masai. Tengok orang sebelah kusuk masai tak? Tapi orang perempuan pandai jaga diri, tetap nampak ayu, bersih, cantik. Kan telekong tu kan dah siap gosok kat Malaysia kan. Tudung cuma tinggal adalah garis-garis. Yang kusuk masai betul nampak orang lelaki lah, orang tak kisah betul lah kan. Tapi sebab kita belum mula lagi, esok Arafah, lepas tu melontar jamrah nanti, masa tu memang kita akan nampak semua. Balik tu tak ada rupa dah. Dan itulah rupa orang buat haji. Sekiranya tak kusuk masai, ia berlawanan dengan fitrah. Sebab itu ada larangan berhias. Kan? Bahkan sampai ulama bincang spek mata tu pun tak boleh yang bergaya-gaya sangat. Sebab fitrahnya bila sama dengan pakaian, dia yang sangat sederhana. Sebab fitrahnya bila buat haji, bila buat musafir begini, antara fitrah ataupun cirinya adalah dia dalam keadaan yang berkusuk masai, bukan busuk, bukan kotor. Di situ menunjukkan bukti kelelahannya, kepenatannya, kesungguhannya dalam melakukan ibadah tersebut. Bukan duduk fokus kepada penampilan, bukan fokus kepada pakaian, tapi fokus kepada ibadah tu, fokus kepada talbiyah. Dan kita juga dituntut pada 10 awal ni untuk perbanyakkan apa? Takbir, tahmid dan tahlil. 3 tu. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada 10 hari terawal Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah, Nabi kata, takbir, tahmid dan tahlil, iaitu takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maksudnya sambil-sambil tu kita baring, kita rehat tu, boleh je kita takbir raya. Sebenarnya takbir raya tu bukan dituntut pada hari raya saja. Daripada start 1 Zulhijjah. Sebab itu perasan tak turun airport semalam ada takbir raya? Sebab itu zaman Rasulullah, zaman sahabat Nabi, Sayyidina Umar dan Abu Bakar, bila 1 Zulhijjah, mereka pergi ke pasar dan mereka bertakbir. Di tempat orang ramai, dan orang ramai pun bertakbir. Setiap hari sampai 10 Zulhijjah. Begitu. Jadi subhanallah, sekian, moga bermanfaat perkongsian. Kita tak buka lah soal jawab. Kak ada nak tanya soalan? Alhamdulillah tak ada, syukur. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dah bertukar. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Masya-Allah. Ramai yang minta doa dan ramai juga yang mungkin ada saudara mara ya nak tengok. Kalau yang pakai nikab tu boleh tutup kan? Boleh kan saya tunjuk sepintas selalu? Mana? Ha? Malu. Bapa-bapa je. Kalau angkat tu. Inilah suasana dalam Mina. Mina, dalam kemah Mina. Bye-bye. InsyaAllah. Ya. Mak, takut mak tengok orang kampung tengok. InsyaAllah. InsyaAllah ada orang nampak. Inilah suasananya dalam kemah. Okey, jadi tuan-puan sekalian, saya kena tutup dah live ni. Macam ni lah dalam kemah yang terhad ni. Lebih kurang berapa orang kita ni? Perempuan saja. Lebih kurang dalam keluasan yang terhad ini 63 orang. 63 orang. Yang lelaki sebelah sana. Dan kepanasan di Mina sekarang 46. Ya Allah, tahun lepas saya rasa 43 paling tinggi. Mungkin tahun ni lagi panas. 46 darjah Celsius. Cuba bayangkan 46 darjah Celsius. Sangat panas, walaupun ada aircon, dia tak rasa aircon, dia cuma rasa angin je. Dan memang kita ni bahang, kepanasan, berpeluh, berganda-ganda. Jadi itulah antara kesusahan, kepayahan dan perjuangan orang yang melakukan ibadah haji. Jadi insya-Allah kami di sini mendoakan sahabat semua. InsyaAllah kami mendoakan semua akan dijemput Allah untuk menjadi jemaah haji dan umrah dan peziarah Rasulullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami baca doa-doa kalian. InsyaAllah doa kalian walaupun kami tak sempat baca, tapi Allah Maha tahu. Dan insyaAllah Allah akan memakbulkan hajat-hajat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.